for life, rugby.my. Hai, Assalamualaikum. Saya Afrin Syauqi. Dahulunya bermain posisi prop, nombor 1, loose head. Dan biasa kena tendang kat muka, rebeh bahu, kena bijak. Semua dah kena. Bermain dahulu untuk SMSO Boys, juga untuk pasukan Cobra dan juga untuk ITM Lions. Saya juga bermain untuk Selangor, untuk Sukma. Saya nak ucapkan salam perkenalan kepada rugby.my dan juga semua pemain-pemain rugby di luar sana, dan harapannya adalah kita terus menggahkan lagi rugby di Malaysia ini. Rugby a gentleman's game. Nampak je kasar, tapi sebenarnya kita semua happy-happy semua. Dalam masa PKP pun jangan lupa happy-happy, training ala kadar apa yang boleh buat, dan juga kita tengok rugby apa yang ada. Okey, Assalamualaikum dan tahniah kepada rugby.my, majalah rugby pertama di Malaysia. Assalamualaikum. Nine is hard. Good. 10. Yeah, well done. Ada. Good again. Good pass. Okay, stop. Okay. All right, stop. Well done. What do we just... If you start... Start on the line, always. Okay? What I would like to see when we start the drill, even when the ball's there, without looking at them, that we know that... This comment is, one-on-one boys go like this. This hold on there. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar kepada anda yang baru saja mengikuti kami di rugby.my untuk menyaksikan rancangan kegemaran ramai Sembang Kopi O Panas yang dibawakan khas untuk anda oleh rugby.my setiap hari Rabu jam 9 malam. Dan pada minggu ini Sembang Kopi O Panas dikuasakan oleh Carisbrook. Jadi terima kasih Carisbrook kerana sudi menjadi penaja untuk Sembang Kopi O Panas pada minggu ini. Dan bagi anda yang baru saja mengikuti kami, terima kasih kerana sudi bertemankan rugby.my, majalah rugby pertama di Malaysia. Dan pada minggu ini seperti yang telah kita janjikan dan setelah dan juga yang telah kita hebahkan, Sembang Kopi O Panas dengan panel jemputan kita pada minggu ini tak lain tak bukan Lee Nyuk Fah selaku pengarah kejurulatihan Malaysia Rugby, dan juga Yusli Ramli ataupun lebih dikenali dengan nama Pak Hitam selaku penolong jurulatih 15 skuad Bunga Raya kita. Tapi sebelum kita bawa masuk coach Lee Nyuk Fah dan juga coach Yusli Ramli ataupun Pak Hitam, apa kata saya bawakan
kepada anda panel tetap kita untuk sembang Kopi O Panas ini tak lain tak bukan Saudara Muhammad Mazruli Saludin ataupun nama panggilannya Kobau. Silakan Kobau. Bob. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak salutation tu laju Bob cakap Melayu kan? Betul. kalau English ada sangka lagi Bob. Ni shock ni. 3 minggu lepas. 3 minggu lepas kita bersiaran dalam bahasa Inggeris 2 minggu berturut-turut sebenarnya Kobau. So hari ni memang best ni cakap dengan Pak Hitam, cakap dengan Lee Jufa memang best ni. Betul. Jadi terima kasih Kobau kerana sudi meluangkan masa sebagai panel tetap. Ada kaitannya dengan Kobau juga untuk sesi perbincangan kita pada malam ini. Baiklah, terima kasih Kobau dan apa kata kita bawa masuk Coach Lee Nyuk Fah selaku pengarah kejurulatihan Malaysia Rugby. Selamat malam semua. Mula-mula saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada Rugby.my sebab diberi kesempatan untuk dalam dipilih sebagai salah seorang panel untuk forum untuk pembincangan malam ini. And, of course, Coach Lee, apa khabar? Baik, sihat? Sihat walafiat. Oh, alright. Jadi Coach Lee, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Mungkin Coach Lee sibuk dengan jadual harian tapi masih lagi sudilah meluangkan masa bersama dengan peminat rugby tempatan untuk segmen Kopi O Panas. Terima kasih Coach Lee. Demi rugby. Okay, steady. Okay. Alright, seterusnya saya mempersilakan Yusli Ramli, penolong jurulatih skuad Bunga Raya kita atau lebih dikenal dengan Pak Hitam. Assalamualaikum Pak Hitam. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Jadi terima kasih Pak Hitam kerana sudi bersama dengan kami juga pada malam ni bergandengan dengan Coach Lee dan juga Kobau selaku panel pada malam ni. Saya rasa ramai peminat di luar sana ternanti-nantikan apakah isu yang akan dikupas oleh Coach Lee maupun Pak Hitam maupun Kobau sendiri. Pak Hitam dengan jersey Malaysia masa Sukan Commonwealth. Pak Hitam? Tak dengar. Jersey yang boleh dibangga-banggakan lah. Okay, alright. Sebelum kita mengupas ataupun menjurus kepada topik yang nak dibincangkan pada malam ini. Topik pada malam ini kita letakkan tema dia Pilih Saya Coach sebab kedua-dua panel yang kita bawakan pada malam ini merupakan jurulatih dan sebelum bergelar jurulatih mereka merupakan pemain rugby tanah air. Jadi mungkin Nyufa boleh perkenalkan diri ataupun bagi tahu sejarah bagaimana anda terlibat dengan rugby ataupun sejarah anda sebagai seorang pemain sebelum bergelar jurulatih. Coach Lee, silakan. Okey, nama saya Lee Nyuk Fah. Saya mula mewakili negara pada tahun 82 iaitu masa ketika umur 22 tahun. Dan sehinggalah tahun 1997 dan saya rasa inilah satu pengalaman yang saya dapat selama 16 tahun mewakili negara dalam peringkat antarabangsa sebagai seorang pemain dan juga tidak lupa saya mewakili kelab asal saya itu RMAF atau TUDM Black Hawk dan juga ATM selama 22 tahun semasa perkhidmatan saya dalam Angkatan Tentera Malaysia. Okey, itu dia Coach Lee Nyuk Fah dengan sejarah permainannya yang wow. Alright, terima kasih Coach Lee. Bagaimana dengan Pak Hitam? Pak Hitam mungkin boleh ceritakan sikit sejarah ataupun kisah anda sebagai seorang pemain Malaysia satu ketika dulu. Lain Pak Hitam ni dia dalam Assalamualaikum. Nama saya Yusli Ramli. Saya mengenali sukan rugby ni sejak umur saya 12 tahun lah. Dan sejak daripada tu sampai ke sekarang ni tak pernah berhenti lah dalam sukan rugby ni. Tapi sejarah dalam sebagai seorang pemain ni saya pernah digantung selama 2 musim oleh MRU.
Masa tu je lah saya berehat main rugby. Selain tu sampai sekarang masih lagi kekal bermain dengan Leopa. Tapi masa zaman kami main Leopa ni kami panggil Apiau lah. Okay. Apiau maksud dia, Apiau maksud dia dalam bahasa Cina itu maksud dia brother atau saudara atau brother. Apiau itu maksud dia. I see. Okay, alright. Terima kasih Pak Hitam, terima kasih Nyufa di atas Very close lah. introduction. Ya, jadi topik kita pada malam ni lebih kepada menjurus kepada kejurulatihan dan even Kobau sendiri pun terlibat dalam kejurulatihan. Mungkin Kobau sendiri pun boleh berkongsi pendapat, berkongsi pandangan bersama dengan ahli panel kita pada malam ini. Mungkin Kobau ada ada apa-apa yang nak dimulakan dulu ataupun bagaimana Kobau? Okay, first of all saya mengucapkan selamat datang kepada Coach Lee Nyufa dan juga Pak Hitam kerana dia orang sudi meluangkan masa bersama Rugby.my untuk segmen hari ini. Kita menjangkakan satu perbincangan yang sangat menarik. Kalau minggu lepas kita kupas mengenai pathway soal referee, cabaran dan apa expectation seseorang itu sekiranya dia nak jadi referee. So mungkin kali ini kita akan kupas mengenai perjalanan career seorang jurulatih lah. Daripada sekiranya seorang tu daripada pemain atau dia tak main apa-apa, tapi dia berminat nak berkecimpung dalam dunia rugby ni sebagai jurulatih. So apa perlu dilakukan dan apa mungkin cabaran dan rintangan yang diorang kena hadapi untuk menjadi seorang jurulatih yang baik. Sebab kita memerlukan jurulatih yang bagus untuk mendapatkan tim yang mantap supaya kita boleh meningkatkan mutu permainan rugby kat Malaysia ni. Yep. Okey, kalau kita boleh tanya soalan pembukaan lah kepada Coach Lee. Mungkin semasa anda bergelar seorang pemain, adakah anda menyimpan hasrat untuk menjadi jurulatih ataupun macam mana anda terlibat dengan nak jadi jurulatih ni sebenarnya, Coach Lee? Okey, selepas berkecimpung sebagai seorang pemain, masa peluang untuk menjadi jurulatih tu memang sentiasa terbuka, di mana apabila anda makin hari makin berumur dan ramai pemain-pemain muda memang memandang kita sebagai seorang pemain senior, dan dari situlah kita timbul minat nak mengajar pemain-pemain muda atau mengongsi pengalaman sebagai seorang pemain, especially mengenai permainan rugby ni dari segi more to spesifik kepada dari segi unit skill semasa training. Jadi secara tidak langsung masa mengajar itulah menarik minat kita untuk mengikuti menarik kita untuk jadi seorang jurulatih. Dan of course langkah pertama ialah untuk menarik minat ialah kena menghadiri kursus. Masa zaman saya iaitu tahun 90-an tu saya menghadiri kursus masa itu dipanggil IRB, International Rugby Board, khusus coaching course, iaitu level, saya pernah menghadiri coaching level 2 dan juga level 3, dan juga berkesempatan belajar menumpang di New Zealand selama 3 bulan, main untuk kelab dan juga menghadiri kursus. Dan saya rasa pengalaman itu amat baik bagi saya untuk jadi seorang jurulatih kepada pemain-pemain yang sedia ada sekarang. Okey, alright, itu adalah kisah daripada Coach Lee sendiri. Macam mana Pak Hitam? Pak Hitam dah main sana sini, dah pergi Hong Kong Seven, dah pergi bermacam-macam kejohanan, bermacam tournament. Apa yang tiba-tiba menyebabkan Pak Hitam berkecimpung dalam bidang jurulatih ni, Pak Hitam? Adakah sama macam Nyufa ataupun berbeza? Saya ni sebenarnya tak ada pun menyimpan hasrat untuk jadi seorang jurulatih pun. Okey. Dulu masa tu saya fikir untuk bermain saja. Sebab memang tak ada langsung nak ada cita-cita untuk jadi jurulatih. Tapi setelah saya menyertai Sukan Commonwealth 1998, 3 bulan atau 3 bulan tu saya ditimpa orang cakap
kesihatan lah, masalah kesihatan. Saya sejak daripada tu bulan jurulatih Commonwealth kami. Dia jadi doktor pun menasihatkan saya memang tak sempat untuk recovery, untuk bermain. Jadi dia orang cakap by the way baik jadi penolong jurulatih untuk Mak Jim. Dari situlah rasanya karier saya bermula sebagai pelatih. Coach Lee cakap tadi lah, kita dah dalam ke jurulatihan ni, jadi kita kena ilmu lah, macam mana menjadi seorang jurulatih untuk bukan di, sebab kalau macam khusus apa ni untuk kita mendapatkan sijil ataupun apa punya lama. Tetapi setelah sejak tahun 2000 lah, dah mula IRB pun dah buat khusus untuk ke jurulatihan. Dari situlah bertanya untuk menjadi seorang jurulatih. Sebab bila terlibat tu dia rasa seronok, mencabar. Jadi dari situlah timbulnya minat untuk menjadi seorang jurulatih. Okay, alright, terima kasih Pak Hitam. Dan saya rasa Kobau pun dulunya seorang pemain, kemudian menceburi bidang kejurulatihan. Okay, Kobau pun nak share sikit bagaimana titik tolaknya daripada player kepada coach, Kobau. Dia macam dulu punya proses ni, dia macam sikit. Sebab dulu orang tu seorang je coach. Dan dia akan mengharapkan bantuan daripada senior player. So senior player ni dia akan tarik lah, jom tolong aku buat team jap, training budak-budak ni. Sebab dia dah senior player. So masa tu lah saya still bermain, tapi dia cerita je masa 2004 Sukma di Negeri Sembilan. Coach ketika itu ajak saya untuk tolong-tolong team. So saya pun kita pun pergilah bawa team, buat training itu berdasarkan apa yang kita tahu masa pengalaman kita sebagai pemain tu. So kita tahu kita training macam ni hari-hari. So kita buat benda yang sama kat dia orang. So bila benda tu berlaku, dia secara automatik mendatangkan satu minat kat kita. Dia memang datang automatik je. So rasa minat sebab kita train budak tu tengok lagi pun rasa shock. Sebab sebelum ni coach suruh kita yang lagi. Tapi kali ni kita suruh dia orang lagi kita relax. Tengok isil lah kerja. So dapat lagi relax, lagi best kan. So 2004 tu start lah. So jadi tolong sampai saya ditimpa kecederaan. 2008 lutut kena operate dan saya retire untuk main. Daripada situ dan saya mula mengikuti kursus kejurulatihan IRB ketika itu, ambil level 1, level 2 dan kemudiannya seterusnya. Dan lepas tu bertapaklah career seorang coach tu. Start dengan saya ingat lagi first team yang saya coach adalah Taylor College di Subang tu. So budak-budak dia pun raw, kita tak pandai sangat main, so dia mendatangkan satu cabaran dan kita suka cabaran tu. Macam mana kita boleh push ourselves untuk membentuk satu team yang mantap berdasar dengan menggunakan pemain-pemain yang tak ada nama, yang tak ada experience. So we try to push ourselves. So after that the stories goes on lah. Sampai sekarang saya still coaching lagi sekiranya ada waktu. Okay, alright, itu dia. Jadi apa jadi pada tim yang Taylor College tu, Kobau? Pada ketika itu dia orang masuk satu league institusi pengajian tinggi swasta. Lupa pula nama tournament tu. Dan for first time macam tu lah. So first time ever dia orang sampai ke final masa tu. Final ke semi final. Sebelum ni memang grouping quarter je dah out. So lepas tu dah nampak lah siapa yang main tahun depannya tu dia orang akan try to bawa team yang baru. So dia orang ni dah jadi senior player tahun depan tu. So dia orang coach sendiri sebab saya lepas tu tahun depan tu saya tak bawa lah team dia orang. Sebab saya dapat offer untuk team lain. So saya ke sana pula. Itulah. Satu lah cerita dia. Alright, okay. Terima kasih Kobau di atas perkongsian.
Mungkin berbalik kepada Coach Lee Nyuk Fah. Masa mula-mula jadi coach dulu, anda bawa tim mana dan bagaimana pencapaian tim pada ketika itu? Pengalaman saya ialah apabila wakili Black Hawk tu, in fact semasa saya jadi pemain sepak, saya main sehingga umur yang agak lama itu, masa berumur 38 atau 30 masih mewakili pasukan Black Hawk atau ATM. Dan pada ketika itu, selain daripada seorang pemain, saya juga pemain cum coach. Jadi player cum coach. Jadi saya yang tentukan, so itulah sejarah dia, di mana sebagai seorang pemain dan juga seorang jurulatih untuk mengendalikan pasukan. Tapi apa yang dapat tu memang bagus, pengalaman yang bagus, dan cabaran pada masa kejurulatihan zaman 90-an tu adalah agak mencabar, di mana sistem atau pendekatan kejurulatihan masa itu adalah amat berbeza pada hari ini. So antara contoh dia lah, sebagai seorang jurulatih masa ketika itu 90-an tu, kita adalah jurulatih, kita adalah selektor, dan kita juga lah ambil bahagian esensi. Jadi tugas itu memang amat berat, sebab kamu kena kendalikan kejegasan seseorang pemain dan juga kena tentukan taktikal atau untuk training pasukan. Jadi berbanding dengan zaman sekarang ni memang jauh berbeza, di mana pada hari ini setiap pasukan disediakan esensi coach, performance analysis, psikologis. Jadi macam-macam pakar ada dalam pasukan pada hari ini. Okay, alright. So maksudnya boleh tak kita katakan coach pada zaman dulu dia lah buat semuanya, dia lah all rounder, Coach Lee? Ya, seperti saya katakan tadi, pada 90-an tu memanglah jurulatih itulah yang akan mengambil latihan kecergasan dan juga ambil training. Tapi saya rasa ada juga pasukan yang beruntung, yang di mana mereka dapat pakar-pakar esensi atau pakar-pakar yang mengendalikan kecergasan untuk membantu dalam senarai pengurusan pasukan. Jadi agak berbezalah pada hari ini berbandingkan tahun 90-an tu. Okay, alright. Thank you Coach Lee. Kita berbalik kepada Pak Hitam. Pak Hitam, saya sebenarnya teruja nak tahu zaman ataupun semasa Pak Hitam mewakili negara pada Sukan Commonwealth 98. Boleh Pak Hitam ceritakan sikit tak apakah senario ataupun apakah yang berlaku pada tahun 98 tu semasa mewakili negara dalam Sukan Commonwealth? Apakah perasaannya ataupun apakah semangatnya pada ketika itu, Pak Hitam? Itu memang pihak itu dia buat satu perancangan. Itu satu program jangka masa panjang. 98-nya Sukan Commonwealth tu program dia bermula daripada tahun kalau tak silap saya 95. Tahun 95 lagi dah bermula projek dia. Jadi daripada situ kita dah mengenal pasti pool of player yang boleh dikatakan hampir dekat 30 orang untuk dipilih ke kita 100% orang cakap full time training 2 tahun 97 98 kami ada pool of player 15 orang. Jadi maksudnya bonding kami tu bukan daripada orang cakap setahun dua. Bonding tu bermula daripada lama, 5 tahun, 6 tahun dia punya projek. Jadi kita dah pasti individu tu antara satu sama lain. Itu yang membuatkan bagi saya tahun 98 tu team tu memang the best team lah yang pernah saya bermain. Kawan-kawan yang orang cakap kita mengenalin tu bukan setakat daripada dia, kita mengenali sampai keseluruhan keluarga apa, sebab bonding tu very close, very kuat. Sampai ke hari ni kami squad 98 tu masih lagi orang
orang cakap masih berhubung. Orang cakap macam mana, memang satu pengalaman yang tak boleh lupakan lah. Banyak benda yang kami bersama, suka duka kami banyak bersama. Alright. Pak Hitam ingat lagi tak masa bermain di stadium Petaling Jaya tu, macam mana suasana pada ketika itu waktu Malaysia main? Kalau Pak Hitam boleh ceritakan kepada kami ni. Memang kalau tahun tu, kalau rugby tu yang memang tiket dia berbandingkan sukan lain. Rugby lah yang crowd dia memang excellent. Sebab itu kali pertama dalam sukan Commonwealth rugby dimainkan, dan yang buat benda tu lagi menarik, kami achieve the target. Kita nak be ranking nombor 12, kita achieve. Kita antara yang terbaik, 12 terbaik di dalam Commonwealth Game tu. Itu yang buat orang cakap pengalaman tu takkan dilupakan lah. Walaupun saya tak bermain sebagai penolong tu, memang tak boleh dilupakan. Sampai kalau tengok PM pun turun padang tengok kita main masa tu. Kita boleh pukul Kenya. Sekarang kita nak tengok Kenya belasah, kita tak belasah. Yep. Okey, mungkin Kobau ada apa yang nak ditambahkan daripada Pak Hitam ataupun Coach Lee sendiri yang nak ditambah sikit? Saya memang ada huge respect terhadap dua orang ni. Dua orang ni memang memainkan peranan yang sangat penting dalam evolusi rugby negara lah. Mungkin tak ramai orang nampak, tapi saya nampak dia orang ni sebagai orang yang memberi impact yang besar terhadap kemajuan rugby negara. Boleh dikatakan sebagai ikon juga, ikon rugby. Saya masa saya main lagi, dulu saya pernah main untuk Sukma Negeri Sembilan, kita orang friendly tau. So friendly patutnya main dekat padang UPM tahun 96, Sukma Pahang 96. So bas ko travel daripada Seremban bawa kita orang pergi padang UPM, dan turun bas je, kita orang nampak Lee Nyufah dengan tim tengah training. Kita orang ingat, kita orang kena friendly dengan dia orang. Kita orang turun, lari, naik bas balik. Semua tak nak turun, tak nak main, takut. so semua orang naik bas balik, dan rupa-rupanya kita orang salah padang masa tu. Tim tu tengah tegur kat padang lain. So macam tu punya takut tau kalau kena lawan Black Hawk masa tu. So Black Hawk, Lee Nyufah, Black Hawk memang sinonim. After that, tahun-tahun lepas tu pula ada nampak Pak Hitam dengan dia orang punya tim DBKL. Masa tu kalau ada Guinness League ke apa, final DBKL selalu masuk. So kita nampak dia orang ni dah involve lama dah. So lepas dia orang involve sebagai pemain, dia orang reinvest, they give back to the community by being a coach. Apa pengalaman, apa knowledge yang dia orang tahu pasal rugby tu, dia orang bagi balik dekat player-player baru. Which is one very good thing. Masa saya ambil kursus kerja latihan, ada 4 orang je educator dan Pak Hitam salah seorang. So dulu saya belajar dengan Pak Hitam. So dia yang jalankan kursus tu, dia yang bagi ilmu kat kami. So itu sebab saya cakap saya memang ada huge respect kat dia orang ni. Dan yang player-player muda sekarang ni jangan rasa segan kalau nampak dia orang untuk bertanya dia orang punya experience, tip and trick, macam-macam experience dia orang ada. Kalau nak trick, nak tipu referee, cuba tanya Pak Hitam. Dia mesti tahu apa. Macam mana nak trick referee. Kalau minggu lepas punya panel mesti marah kalau dengar ni. Mencuri jangan depan tuan. Itulah, itu yang kita panggil dia orang untuk dia orang share, dia orang sebarkan apa yang bagusnya being a coach ni, tu orang player-player lama ni dia dapat reinvest balik kepada community. Itu yang paling penting, reinvest. Okay, reinvest. Okay, itu adalah keywordnya kau boy.
Alright, sambil kita bersembang ni, saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih lah kepada rakan-rakan ataupun follower Rabi.my yang bersama dengan kita secara langsung pada malam ini, yang baru saja menyertai. Terima kasih kami ucapkan. Dan pada ketika ini kita sedang berbicara bersama dengan Lin Ufah selaku pengarah kejurulatihan Malaysia Rugby, dan juga Yusli Ramli ataupun dikenali dengan nama Pak Hitam, penolong jurulatih untuk skuad 15 Bunga Raya. Jadi sekiranya anda ada sebarang soalan untuk diajukan kepada Coach Lin Ufah ataupun Pak Hitam, typekan saja di ruangan komen dan kita akan paparkan di skrin, dan kita akan sama-sama jawab persoalan anda. Dan tetapi sebelum tu, disebabkan penaja kita pada malam ini iaitu Carisbrook, jadi sekarang dah jam 9:35 malam. Mungkin kita boleh beri ruang ataupun kita berhenti sekejap untuk soalan ataupun dia soalan, bukan soalan kuis, dia adalah satu slogan yang diutarakan oleh Carisbrook untuk memilih 3 pemenang bertuah pada malam ini. Mungkin kita boleh siarkan slogan ataupun apakah yang perlu dibuat oleh penonton pada malam ini. Kita siarkan slogan. Di manakah soalannya? Mari kita tanya operator. Ko Ain. Okey, untuk makluman semua, malam ini Carisbrook menawarkan 3 hadiah untuk pemenang bertuah. Cara untuk memenangi hadiahnya ialah dengan menjawab ataupun melengkapkan slogan yang akan disiarkan sebentar lagi. Di manakah slogannya? Tak ada lagi aku bawa. Belum lagi. Okay, kita boleh continue dulu discussion kita mungkin lepas ni kot. Okey, tak apa, nanti kita akan siarkan slogannya. Apa yang perlu anda buat adalah melengkapkan slogan tersebut. Slogan dengan slogan yang kreatif akan. Okey. Inilah dia untuk 3 hadiah yang ditaja oleh Carisbrook pada malam ini. Lengkapkan slogan, saya meminati sembang kopi O panas kerana. Tidak lebih 30 perkataan. Bagi anda yang ingin memenangi 3 hadiah yang ditaja oleh Carisbrook pada malam ini, lengkapkan slogan berikut, saya meminati sembang kopi O panas kerana. Tambah sendiri dengan kreativiti masing-masing, dan 3 pemenang bertuah akan dipilih untuk menerima hadiah yang ditaja oleh Carisbrook. Jadi terima kasih Carisbrook di atas sumbangan hadiah tersebut. Jadi kita teruskan bersama dengan Coach Lin Ufah dan juga Pak Hitam. Kalau sebentar tadi kita ada lihat ada satu soalan yang dipaparkan di skrin tadi. Mungkin kita boleh, ini dia. Saya membesar dengan melihat dan mendengar cerita tentang players tim Sukom 98. Mereka jadi idola dari masa tu hingga kini. Ini adalah komen daripada Muhammad Aminuddin. Mungkin Pak Hitam nak tambah sikit komen daripada Muhammad Aminuddin ni. Pak Hitam? Pada masa tu alhamdulillah lah kalau skuad tu dianggap sebagai idola. Bagi saya memang masuk bermati-matian lah untuk mendapat tempat untuk bermain dalam masa tu kesebelasan 10, 11, 12 orang. 12 orang yang diregister tu. 15 tu memang kami fight placing. Jadi hasil dia kalau kita boleh tengok sampai sekarang ni yang mana yang masih terlibat rasanya berjaya untuk apa yang diharapkan oleh arwah Shmi masa tu, Muzammil. Saya masih ingat lagi arwah Coach Muzammil pesan kami lah orang cakap apa yang akan menentukan masa depan rugby di kami lah yang patut sukan rugby ni maju ke hadapan. Saya rasa boleh dikatakan hampir dalam skuad tu yang berjaya lah mengharumkan sukan rugby ni di Malaysia ni. Macam Jude sekarang sebagai seorang trainer World Rugby, macam Badrul Hisham dia bawa tim Mersing Eagle, dan dekat UK
Dan ramai lagi lah, Hamid Saud dengan PDRM. Itu saya rasa macam Kebau cakap tadi, sekarang ni masa kami untuk bagi balik apa yang kami dapat pada masa tu. Dan pada masa tu pemikiran pemain ialah untuk memberi ruang ataupun memberi peluang pada generasi yang akan datang. Apa yang kami mampu buat iaitu untuk achieve the target supaya MSN boleh support lagi rugby for the next Commonwealth. The next Commonwealth game, rugby is one of the game yang 100% terus MSN cakap kita akan hantar the squad untuk pergi. Itulah saya rasa belum ada lagi lah pemain yang ada jiwa dia macam pemain-pemain 98 ni. Sebab saya katakan macam tu, mereka sanggup berkorban macam Jude. Sepatutnya belajar, tak belajar juga, berhenti 2 tahun, concentrate untuk main. Dan Badrul Hisham, kerja swasta, Maybank, banyaklah yang berkorban. Itulah saya rasa tim ni memang bagus. Sekarang ni bukan kata tak bagus. Cuma orang cakap apa, daripada segi rugby ni bagi saya, kalau kita terlibat, dia ada core value dia. Kita mesti core value rugby tu. Apa core value rugby tu? Jadi kalau kita dapat tu 5 perkara tu, saya rasa kita akan jadi lebih bagus. Especially disiplin, passion. Itu benda yang paling penting dalam apa sukan rugby. Bukan kata sebagai seorang pemain, sesiapa saja pun yang terlibat dalam rugby ni, 5 perkara ni dia mesti kena tahu. Apa itu core value dia. Sebab rugby bukan macam sukan game lain. Dia tak tahulah kalau ada core value dia. Tapi rugby ni dia ada core value dia. Jadi core value tu membantu seseorang pemain tu untuk menentukan masa depan dia. Sama ada akan berjaya ataupun tidak. Dan core value ni lah yang membantu seseorang yang kat mana dia rasa dia ada dan perlu diperbaiki supaya dia. Okay. Alright, terima kasih Pak Hitam. Kalau kita boleh tunjukkan ada satu lagi soalan tadi. What's the vision? Yes, do you guys have specific vision and mission as a coach? Okay, mungkin Coach Lee boleh ulas soalan ni ataupun boleh jawab, boleh respon. Well, sebagai seorang jurulatih, of course vision and mission yang paling penting untuk seorang jurulatih ialah iaitu KPI, right? Seorang KPI iaitu apabila kita menjadi seorang jurulatih, jadi kita mesti adalah satu target untuk menentukan pasukan sejauh mana kita nak arah tuju kita. Dan of course dengan target yang kita hendak tu, kita akan sediakan program kita, iaitu program contoh dia jangka masa pendek, jangka sederhana dan juga jangka masa panjang. Jadi sebagai seorang jurulatih tu, selain mission tu, of course macam seperti tadi yang kita sebut tadi, iaitu core value sebagai seorang bukan sahaja player dan juga pada official, di mana kita sentiasa ingat iaitu core values untuk seseorang pemain official atau kesatuan. Bila benda itu dituruti, saya rasa kerja-kerja itu akan untuk kita mencapai target kita sebagai seorang jurulatih. Dan itulah yang dimasukkan tadi, mission and vision sebagai jurulatih. Of course kita akan target yang terbaik untuk sesuatu pasukan itu. Okay, alright. Ada satu soalan yang dipaparkan sebentar tadi, daripada Muhammad Zain Haji Ismail lah. Ini memang penonton tegar kita setiap minggu, dia akan mengikuti siaran kami ni. Terima kasih Cik Zain di atas soalan yang diberikan. Soalannya, apakah perancangan masa depan pihak kejurulatihan pasukan Malaysia untuk memastikan sumber pemain dapat dikesan di peringkat lebih awal dan pembentukan pasukan yang lebih fokus kepada variasi permainan 7 ataupun 15? Coach Lee boleh jawab ataupun? Okey, saya boleh jawab soalan tu. Jadi sebagai seorang jurulatih, jadi dan juga Kesatuan Malaysia Rugby ni,
Jadi kita memang ada satu so-called strategic plan, iaitu strategic plan kita untuk target kita untuk sesuatu pasukan, iaitu pasukan sevens atau pasukan 15 men dan juga women. Jadi strategic plan kita ialah numpukan kepada yang paling penting ialah pembangunan atau development. So development ni ialah kita kena program kita ialah mesti ikut program kita ialah target kita ialah di peringkat umur, dan of course seterusnya adalah untuk kita ke lebih tinggi, iaitu world ranking kita dalam 15 aside, dan juga target kita untuk kejohanan-kejohanan yang prestige seperti SEA Games, Asian Games atau Commonwealth Games. So daripada awal lagi lah kita akan kena pasti players untuk kita pilih untuk pasukan yang mana mereka akan wakili, iaitu 7 atau 15. Okay, alright. Tapi pada ketika ini pemain-pemain tersebut kita cari mereka di mana, Coach Lee? I mean, di sekolah-sekolah sukan ataupun bagaimana kita kenal pasti? Okay. Semua player yang sedia ada sekarang ni seperti semua maklum, kita akan pilih player-player itu daripada peringkat kejohanan kebangsaan, seperti kejohanan MSSM, dan juga semua program-program yang telah Malaysia Rugby lancarkan, iaitu seperti pembangunan, iaitu program NIDP, di mana mereka telah buat program-program latihan peringkat umur bawah 15 tahun, 18 tahun dan juga bawah 20 tahun. So antara kejohanan itulah yang kita akan pilih pemain-pemain itu untuk wakili negara ke dalam peringkat senior. Okay, alright, thank you Coach Lee. Tadi kita ada satu soalan, mungkin ni adalah komen. Saya pula bila motivasi jadi coach kurang, saya pergi kursus walaupun level 1. Adalah dalam 3-4 kali sampai Pak Tam dan Pak Amit cakap, rajin betul datang kursus rugby. Melaka, Mersing, PD, KL. Tapi saya suka pergi sebab nak tanya soalan cepu mas. Macam dalam perbualan tadi, jangan buat jahat depan Tuhan, macam mana nak curi bola depan referee. Mungkin Pak Tam boleh boleh komen sikit. Ya, memang kalau kita jadi sebagai seorang jurulatih ni, memang kita kena, orang cakap apa, mencari ilmu tu sebanyak yang mungkin. Sebab kalau nak dibandingkan, bukan kata macam mana, kalau di Malaysia ni, kalau nak kata tahap kejurulatihan tu, bukan kata nak kata orang lain, termasuk diri saya sendirilah. Kita ni masih lagi jauh, ketinggalan jauh. Terutama dalam segi 15 aside punya team. Macam mana kita nak handle the 15 aside team. Jadi memang bagus kita mencari ilmu ni. Jangan malu, jangan segan nak bertanya, sebab daripada benda-benda ni yang akan dapat membantu kita untuk apabila kita membawa sesuatu pasukan tu. Macam kita bincang tadi, core value tu penting, respect, disiplin, integrity. Sebab kalau sebagai seorang jurulatih ni, integrity paling payah kita nak buat, because kita nak dapatkan tim yang terbaik. Jadi seseorang jurulatih yang bagus, because we want the best player to play to our team because we want to win the game. Itu je, very simple. Alright, okay. Terima kasih Hitam. Kalau kita boleh silakan, ada satu soalan daripada Rostam. Rostam Effendi Sijah ataupun Coco. How do you deal with difficult players? Kau baru nak cakap dulu ataupun Coach Lee nak share? Mungkin pernah berhadapan dengan difficult players. So first kita kena tahu konteks difficult tu meliputi aspek apa. Difficult in terms of discipline, atau difficult in terms of character, difficult in terms of skills. So macam-macam konteks yang kita boleh fahamkan dengan difficult ni. So kalau daripada segi pemahaman saya dengan soalan ni, maksud difficult tu pemain-pemain yang degil lah. Degil, kurang disiplin. Jadi again, back to the core values of rugby.
First kali dalam drips tu first kali is disiplin. So sekiranya rugby tidak dapat membentuk seseorang player tu dengan disiplin yang bagus, so dia sepatutnya sewajarnya dia tidak layak digelar pemain rugby ya. So tak ada disiplin. Sebenarnya bukan saja rugby, apa sukan pun dalam apa bidang pun susah nak sukses. Masuk bidang pekerjaan pun susah, apa pun susah, semua akan memerlukan disiplin diri yang tinggi. So first kriteria to be a good player is disiplin. So kalau daripada saya punya konsep atau saya punya pegangan, kita sebagus mana pun player tu kalau tak ada disiplin, macam tak ni lah. Tak ada kita nak simpan ke apa. Kalau you tak ada disiplin, off you go. As simple as that. Training ponteng, kan kenapa kita nak dia ibarat a cancer. Cancer ni boleh merebak. So pemain-pemain yang susah ni kadang-kadang dia boleh mempengaruhi orang lain tengok dia punya karakter, orang lain terikut-ikut dia punya karakter. So dia macam COVID-19 lah. Dia within 6 feet, within 1 meter dia boleh merebak. Kan? Dia boleh berjangkit tu orang lain. So untuk mengatasi masalah tu kita kuarantin dia. Macam mana nak kuarantin dia? Okay, kau tak payah datang training, kau duduk je kat rumah, kau cek team lain ke apa ke. Dan kau betulkan kau punya disiplin dulu. Once kau ada disiplin, then come back to the team again. As simple as that. Okay, alright. Terima kasih kau. Mungkin Coach Lee pengalaman tu luas dalam menghadapi karakter pemain yang pelbagai ni. Ya, sebab kita deal dengan manusia kan, macam-macam jenis kerena, macam-macam jenis orang yang nak kita hadap. Mungkin Coach Lee boleh share sikit macam mana kita nak handle player yang bermasalah ataupun yang difficult player tu. I think apa yang dimasukkan the difficult tu memang saya rasa semua jurulatih telah atau akan menghadapi masalah difficult player ni. Dan pada saya untuk menghadapi masalah ni saya rasa memang susah seperti saya dalam ketenteraan ni untuk menjaga satu tim dan 23 orang ni dia lagi susah daripada saya jaga satu batalion askar ni. Sebab seperti yang tadi Bobo cakap tadi, dia macam ni COVID-19 ni. So dia akan merebak. So bila you lambat bertindak, dan benda itu akan memecah belahkan pasukan atau tim you yang selama ini. So untuk mengenali atau jadi masalah yang ada yang kata difficult atau tapi saya gunakan perkataan bukan difficult, saya gunakan perkataan selalu dia yang ada attitude problem. So attitude problem dia yang tak suka bekerja sama, tak suka dia buat individual. Sebab kita ni rugby ni sebagai satu pasukan dan mereka ni player macam ni dia totally lupa about rugby core values. Core values yang kita maksudkan tadi seperti dia cakap tadi, respect. Salah satu respect, you see. Kalau you ada perasaan menghormati, iaitu menghormat diri sendiri dan hormat satu pemain yang lain-lain dan juga pengurusan seperti pengurus dan juga kejurulatihan. Saya rasa itu masalah itu dah selesai sebab kita akan dapat bekerjasama untuk sesuatu pasukan. Maksudnya kita akan pergi sama-sama all for one and one for all. Iaitu kalau kalah semua akan menanggung kekalahan tu. Kalau kita menang, kredit akan kepada semua pasukan. Jadi untuk mengenal pasti atau mengatasi masalah macam seperti saudara Mazrul kata, so-called dia panggil isolation atau quarantine. Bagi saya untuk zaman sekarang era professionalism ni, so of course sebagai jurulatih kita sentiasa adakan player to player or face to face talk dan juga untuk mencari masalah yang attitude problem ni. Tapi sometimes masalah ni you tak akan mengenali masalah seseorang player tu sehingga walaupun you telah mengenali dia 2-3 tahun atau 4-5 tahun, tetapi set to say lah kita tak akan betul-betul baca dia apa masalah, apa attitude sebenar dia. Seperti orang kata bila you
bercinta, you tak rasa ada masalah sebab setiap everything looks good ya, kan. Tetapi selepas berumah tangga dan bila you menghadapi orang kata alam baru, iaitu masalah seperti masalah keuangan, masalah masa. So masa itulah dugaan yang sebenar dia, dan juga benda ini akan berlaku juga pada pasukan rugby ini. Di mana kamu akan mengenali player itu adakah benar-benar yang ada core value seperti so-called integrity, patience, solidarity, discipline atau respect. So benda ini, difficult player ni bagi pendapat saya ialah kita kena atasi. Apabila atasi seseorang tu, kena identify player yang tu. Nasihat saya kepada jurulatih ialah apabila anda mendapati ada player yang ada masalah so-called attitude ni, kamu kena buat tindakan awal supaya benda tu tak berebak, dan besok dia akan makan tuan. Makan tuan maksud saya kamu bukan makan tuan, akan mengkhianati pasukan yang kamu bersama satu kawasan, dan juga akan menjunangkan pasukan tu ke peringkat yang paling rendah sekali. Okay, alright. Terima kasih. Saya tertarik daripada satu komen daripada MD Osman tadi. Coach yang coach yang tak boleh disiplinkan players, nak salahkan players. A good coach never blame his players. Apa komen anda? Ini semua open. Koba boleh komen, Nyufa boleh komen, Pak Itam boleh komen. Siapa yang start dulu? Okay, saya start dulu. A good coach never blame his player. Okay, blame dalam konteks apa? Blame dia dengan dia punya sebab dia bermasalah. So blame ke atas dia punya performance atau ke atas dia punya masalah tu atau apa? So yang tu dulu nak tahu. Kita siarkan balik soalan ataupun komen daripada MD Osman tadi. Coach yang tak boleh disiplinkan players, lepas tu nak salahkan players. A good coach never blame his players. Yang blame players tu coach cap ayam. Alamak, dah tambah. Okay, come on. It's a good topic to discuss. Mungkin Yufa boleh tambah, Pak Ita boleh komen dan sebagainya. Itu satu soalan yang is very open, and saya rasa itu memang soalan tu yang bagus. Is based on the statement tu memang betul. So kita sebagai seorang jurulatih, kita cannot, bila anything happen kepada pasukan tu, kita tak boleh menyalahkan player semata-mata, dan kita turut dipertanggungjawabkan atas masalah yang ditimbulkan, dan masalah yang ditimbulkan atau kita hadapi masalah yang ditimbulkan kadang-kadang itu di luar kawalan. Itu yang saya maksudkan tadi itu, di luar kawalan sebagai seorang jurulatih dan juga seorang pengurusan dalam bahagian pengurusan dan juga dalam pasukan. So dalam menghadapi atau membuat sesuatu pasukan kita dalam kejohanan tu, kita memang tak lari daripada masalah logistik, masalah performance, masalah apa-apa you sebutlah dalam kita punya persiapan pasukan tu. Dan masalah itu memang bagi saya memang amat rumit, dan kadang-kadang kita kesuntukan masa dan juga untuk dari segi kewangan dan juga persiapan. So itu semua adalah kolektif yang kita hadapi. Is one of the problem yang kita hadapi, is kadang-kadang as I said, is luar daripada kawalan kita. Okay, mungkin Pak Itam ada nak tambah sikit. Pak Itam, apa komen Pak Itam? Okey, kalau bagi saya, kalau daripada segi games, memanglah kita tak boleh nak blame players. Cuma apa yang kita boleh buat, kita mengkaji baliklah apa kesilapan kita. Tapi kalau dari segi orang cakap macam mana kita nak handle players yang bermasalah, macam Cik Mazuri cakap tadi lah, kalau players tu bagus macam mana sekalipun, kalau daripada segi disiplin dia tak ada, memang tak perlulah dia berada dalam pasukan. Sebab benda ni pun saya belajar daripada kursus yang saya pergi. Dia cakap
kalau ada nanah dalam pasukan tu, kita kena rawat awal ataupun tunas-tunas tu kita kena buang awal supaya ia tak merebak dalam pasukan. Jadi untuk yang baik ataupun yang bagus, apa yang perlu kita terapkan ialah core value tu sendiri dalam diri dia. Dan kita as a coach adalah salah seorang role model untuk players tu. Jadi sebelum apa-apa pun yang perlu memperbaiki diri kita supaya tiada ruang untuk players atau sesiapa mencari kesalahan kita. Okay, alright. Kobau ada nak tambah sebelum kita pergi ke soalan berikutnya, Kobau? Okay, itulah memang kita sepatutnya as a coach, kita memang tak boleh blame players. Kita hanya boleh mengkaji dan meneliti balik kesilapan. Coach planning ni macam ni lah. Dia plan, dia do, dia review, dia conclude. Itu cycle planning seorang coach. Plan, do, review, conclude. Sama juga macam dia buat prepare untuk pergi tournament ke atau dia nak main game ke. So dia akan plan dia punya session. Dan dia buat dia punya session. So apa je masalah yang berlaku kat situ, performance player dan sebagainya, kesilapan teknikal dan sebagainya, fitness. So dia kena review balik. Dia kena review. So sekiranya ada masalah kat player, dia akan cakap dengan player tu, okay, this is your mistake. Highlightkan kesilapan, bukannya kekurangan. Maknanya kita tak bercakap mengenai apa yang dia buat, macam mana kita tak highlightkan dia punya karakter tau. Kita tak highlightkan dia punya karakter, tapi kita highlightkan dia punya skills dan dia punya maybe decision making kat situ. Bab-bab very technical. So kita review dan kita conclude balik, buat satu conclusion dan kita plan for the next one. So apa yang saya maksudkan, kita memang tak boleh menyalahkan player. So kita kena buat self-reflect apa yang sepatutnya kita buat better for next time. Jadi saya rasa benda ni dengan karakter player ni adalah satu benda yang berbeza lah. Dua benda yang berbeza. So karakter ni sepatutnya ditangani sebelum berlakunya game-game ni semua. Kalau kita pergi profesional pun, kalau ada masalah karakter, coach pro, dia akan cakap, maybe dia akan cakap sekali je dengan player tu, you have to improve your character, otherwise you'll be off the team. Sekali je. Dan kalau dia still bermasalah, dia takkan dapat main. Bila dia takkan dapat main, of course pengurusan pasukan tu takkan sambung kontrak dia untuk next one. Sebab coach jarang dealing dengan players. Kalau dia deal dengan players pun, itu adalah atas inisiatif coach tu sendiri dengan menggunakan soft skills yang dia ada. So benda ni memang atas budi bicara untuk menangani masalah tu. Saya ada satu soalan tadi. Coach Aminuddin tanya. Sebab saya tahu dia bawa budak sekolah. Kalau budak sekolah, di peringkat budak sekolah, kita masih boleh membentuk dia orang walaupun dia orang dikategorikan sebagai difficult players. Especially dia masuk budak sekolah rendah, bawah 12. Bawah 12 kita boleh membentuk player tu untuk menjadi lebih disiplin. So maybe kita buat one-on-one session, cakap dengan dia kenapa dia macam ni, ketahui masalah dia. Sebab budak-budak bawah 12 kadang-kadang ada benda dia tak puas hati kat rumah, dia membawa benda tu dan dia memberontak di padang. So sometimes dia carry dia punya masalah rumah. So kita nak tahu kenapa dia buat macam tu. Dan kita bila dia cerita-cerita, baru kita tahu ada problem kat rumah sebenarnya. Dan maybe kita boleh talk to their parents, settlekan masalah tu. Dan lepas tu maybe dia become a good player. So what I mean now, di peringkat sekolah rendah atau sekolah menengah, player ni masih boleh dibentuk. Tapi once you become a player at higher stage yang memang dah matang, sepatutnya player ni dah bukan dalam golongan orang yang perlu dibentuk lagi. So memang kena ada self awareness. Itu pandangan saya lah. Okay, alright. Terima kasih Kobau. Kalau tadi ada satu soalan, saya rasa itu sesuai ditanyakan kepada Coach Lee Nyook Fah selaku pengarah kejurulatihan MR. Ni dia.
Adakah MR mempunyai rancangan untuk mengatasi masalah kekurangan jurulatih peringkat akar umbi di sekolah-sekolah? Bagaimana Coach Lee melihat jurulatih untuk akar umbi khususnya di sekolah-sekolah? Adakah pada ketika ini kita mempunyai coach yang mencukupi ataupun bagaimana coach melihat situasi sekarang? Untuk pengetahuan semua, Malaysia Rugby ni melalui bahagian TNE, iaitu kita contoh dia untuk tahun ni kita telah mengendalikan sebanyak 20 kursus sehingga sebelum PKP tempoh hari. Dan perancangan kita adalah untuk kejurulatihan ni akan lebih kurang kita akan adakan lebih kurang 20 kursus juga sehingga hujung tahun ni. Dan untuk pengetahuan semua juga, pada tahun 2019 Malaysia telah dapat satu anugerah atau pujian di mana kita telah mengendalikan sebanyak 93 kursus, iaitu negara yang paling banyak menganjurkan kursus kejurulatihan. Ia merangkumi kejurulatihan, match official, medical, SNC. Jadi kejurulatihan tu memang kita nampak begitu penting, kritikal untuk pemain-pemain akar umbi, di mana kita sekarang cuba mengusahakan merapatkan jurang iaitu ratio di mana setiap jurulatih ratio dia adalah untuk 15 pemain. Jadi berpandukan pada statistik tu, bahagian Malaysia Rugby melalui TNE memang telah membuat satu tanggungjawab atau satu tugasan yang baik dan juga dapat pujian daripada Asia Rugby dan juga World Rugby. Okey. Tapi pada ketika ini untuk ataupun jurulatih di peringkat sekolah tu bagaimana? Mereka ni terdiri daripada cikgu-cikgu. Adakah mereka ni telah mengikuti kursus ataupun mereka menggunakan pengalaman mereka sendiri sebagai pemain, coach? Kebanyakan jurulatih di sekolah-sekolah ni memang bahagian Kementerian Pendidikan atau melalui affiliates negeri masing-masing, di mana contoh dia setiap negeri telah meminta membuat kursus-kursus untuk guru-guru daripada kalangan guru-guru. Contoh dia yang pada bulan 8 ni, awal minggu 8 ni, di mana UPM, NIDP dan juga daripada negeri daripada Johor juga minta diadakan kursus-kursus kejuratan, terutama sekali kursus kejuratan level 1. Okey. So kursus level 1 ni yang perlu ada untuk semua coach sebagai langkah permulaan, Coach Lee. Yap, sebenarnya kursus level 1 ni dia lebih kepada so-called dia panggil introduction to rugby. Dan of course peringkat advance dia akan level 2 iaitu lebih kepada developing rugby. Dan of course yang paling tinggi ialah lebih kepada level 3 iaitu kepada analysis dan juga preparation kepada sesuatu pasukan. But I said kebanyakan kalau kalangan guru-guru yang pernah mewakili kelab atau sekolah, dan saya rasa ini akan banyak membantu dari segi kejurulatihan sebab dengan pengalaman yang sedia ada. Dan juga dengan kursus-kursus seperti yang diberitakan tadi, seperti kursus level 1, dan saya rasa ini dalam masa yang terdekat kita dapat membantu sekolah-sekolah yang kekurangan guru-guru terlatih. Okey, selalunya kursus level 1 ni berlangsung berapa lama, Coach Lee? Kursus I think yang ini soalan ni seperti yang sekarang untuk pengetahuan semua sekali, Yusri Ramli ni adalah educator Asia Rugby dan juga Mazuri adalah trainer, dan mereka sentiasa terlibat dengan penganjuran kursus-kursus level 1, 2, 3. Saya serahkan kepada GM Mazuri untuk jawab soalan tu supaya lebih komprehensif. Alright, thank you Coach Lee. Ya, kau mau. Khusus level 1, kalau kita ikut silibus World Rugby dia hanya 1 hari saja. Tapi bila kita buat pemurnian silibus dengan MSN menyarankan kita untuk buat khusus level 1 ni selama 3 hari.
Jadi kebiasaannya guru-guru apabila dia orang nak entitled to become as rugby coach dan dia layak bergelar coach untuk ada extra allowance daripada sekolah ke, daripada kementerian ke, dia kena ada sijil daripada MSN. So kebiasaannya guru-guru ni perlu melalui kursus level 1 yang 3 hari tu. Okey, itu untuk level 1. Dan kalau untuk level 2 memang 3 hari dia punya ni untuk level 2. Dan kalau siapa-siapa nak ambil level 3, dia ada 2 part. So satu part 5 hari, satu part lagi 5 hari. Kebiasaannya dia ada gap sebulan atau 2 bulan between 2 part tu. Itu jangka masa untuk kursus-kursus 1, 2, 3 tujuan latihan lah. So kalau macam level 1 tu mungkin yang baru nak bergelar, baru nak memulakan kerjaya sebagai jurulatih. Even level 2 dengan level 3 ni ramai ke yang join kau bau? Okey, untuk level 1 tu kalau ikut World Rugby, dia orang boleh baca sendiri dekat sijil yang World Rugby terkeluar tu. This certificate is not entitled for the holder to become a coach. Maknanya kalau kau ambil level 1 tu, kalau ikut World Rugby punya piawaian, belum layak lagi dia orang jadi coach. It's just a pengenalan to rugby. Dia hanya memperkenalkan basic skills of rugby. Ada kita panggil the big 5, tackle, ruck, maul, scrum, line out. Itu saja. Lepas tu macam mana nak coach? Apa format of coaching tu? Apa struktur satu coaching plan tu? Dia ada introduction, and then dia ada exercise, lepas tu dia ada progression, and then ujung tu dia akan summarize everything. So nak mengajar macam mana dia orang nak menjalankan satu training session yang efektif. Itu saja. So by right, level 1 tak boleh coach lagi. Yang boleh coach mereka yang ada level 2. Tapi sekarang ni norms di kat Malaysia ni, orang akan ambil level 1 je, lepas tu dia berhenti kat situ. Kebanyakannya macam tu. So yang ada level 2 ni still tak ramai. Kalau kita compare lah dia punya ratio between coach and players, yang ada level 2 ni still tak ramai. Yang kita kena push hard untuk siapa yang dah ambil level 1, dia go further to ambil level 2 pula. Okey, dari segi kostum dia tu macam mana kau bau? Okey, saya juga. Okey. Cost dia untuk level 1 kebiasaannya hanya berharga 250 to 300 ringgit. Okey. Itu dia akan cover everything lah. So maybe penganjur akan sediakan lunch atau minum petang dan sebagainya. Kalau 300 ringgit tu maybe datang dengan t-shirt sekali. Okey. Untuk level 2 300 setengah tu 400. Kalau kita compare price ni dengan price di tempat lain, Singapura, saya ambil contoh Singapura. Level 1 300 sing. Berapa ringgit lah tu? Kali 900. 300 sing dolar. 900 ringgit level 1. 8 jam dia buat 8 jam. Dia tak ada pemurnian dengan MSN, remember? Dia buat yang memang World Rugby je. 8 jam dekat 900 ringgit. So kita consider kat sini kita punya cost untuk ambil kursus kejuruteraan ni still murah, dan patutnya ramai ex-player atau bakal-bakal jurulatih ni ambil kesempatan ni sebelum harga naik, PKP harga naik. Ulang sekali lagi, PKP takut harga naik. Ambil, go for level 1. Ambil sekarang. So mana-mana ada buka tu, go for it. So itulah price dia. Okey, untuk Pak Hitam, bagaimana Pak Hitam mengendalikan kursus dengan ni lah, bakal-bakal jurulatih ni yang ambil level 1, level 2 ni daripada pengalaman Pak Hitam sendiri? Kalau daripada segi kejurulatihan ni memang kita nampak, kalau sekolah memang kita nampak kita berjaya. Dikatakan dah banyak jurulatih sekolah yang ada sijil. Jadi dari situ boleh nampak, sebab tu sekarang ni banyak tournament sekolah yang ada, boleh di every weekend kalau sebelum PKP ni. Betul. Itu pengembangan yang bagus lah. Lepas tu level 2 ni selalunya ini yang masalah sikit dekat negara kita. Satu, dia kena point daripada dia punya union untuk dia attend.
That's why kadang-kadang orang payah sikit nak attend. Tapi kalau level 2 ni, coach kena more lagi pada dia punya mentality, kena open because kita ada face to face orang cakap apa, review. Dekat situ certain time ada certain kita tak boleh accept apa yang kita explain dekat dia, apa dia bukan kesalahan, apa benda yang perlu dia perbaiki, itu je. Tapi certain time dia orang tak, yang satu pengalaman lah kalau untuk level 2 ni yang mencabar educator, bila kita face to face dengan coaches, memang sebab kita as a educator, kita tak boleh bukan air muka coach tu ataupun perkataan kita mesti orang cakap yang tak boleh dengar. Walaupun ada certain time kita terpaksa nak terangkan apa yang berlaku sebenarnya. Jadi kita cuba menyampaikan dalam keadaan yang mesra supaya tak ada orang cakap apa, ada salah faham tu. Sebab benda ni nak di compare dengan outsider. Kalau pernah saya buat educator dekat Sabah, ada luar, dia orang lebih open minded dan lebih mudah menerima. Nak berbeza dia dekat Malaysia ni, bila face to face tu ada masalah sikit. Okay, faham. Alright, jadi sekarang kita daripada perbincangan ni kita tahu yang ambil level 1 ni sangat ramai, tetapi nak pergi ke level 2 dia orang tak sambung. Betul ke Bang? Yes. Mungkin Coach Lee ada pandangan daripada sudut MR sendiri, macam mana nak galakkan geng-geng level 1 ni untuk pergi ke level 2, Coach Lee? Mungkin ada sebarang inisiatif ataupun perancangan macam mana? Okey, inisiatif atau perancangan daripada MR memang sentiasa ada. Dan kalau anda tengok daripada carta kejurulatihan yang berkelayakan telah bertambah daripada beberapa tahun yang lepas. Saya bagi tahu contoh dia. Kejurulatihan kita pada hari ini, kita ada World Rugby Media Trainer, iaitu untuk kejurulatihan kami ada 2 orang, itu Mazuri dan juga Jude. Alright. Dan untuk medical kita ada Dr. Azril dan Dr. Wazir. So kita Malaysia ni kita rasa kita rasa beruntung dan juga patut berasa bangga dengan pencapaian seramai 4 jurulatih kita yang telah diiktiraf sebagai World Rugby Trainer. Dan selain daripada itu, dari segi educator, edit kita dah bertambah daripada hari ke hari, dan juga jumlah jurulatih yang mempunyai khusus seperti apa yang dimaksudkan tadi, level 2 dan level 3. Kita sentiasa menggalakkan sebab dengan kelulusan, sebab seperti contoh untuk kita mengambil sesuatu pasukan kebangsaan dalam peringkat umum apa sekalipun, kita perlukan kelayakan minima ialah level 2. Iaitu level 2 maksud saya spesifik dan juga sport science level 2. So itu yang dipanggilkan lesen B. Dan dalam kategori pengajian daripada MSN pun dia berpandukan kepada kelayakan seseorang lesen tu, lesen A, B dan C. Contoh dia lesen A, C tu atau level 1 spesifik dengan sport science tu, kalau kerja sepenuh masa adalah 2,500 ikut apa tu, dan seterusnya untuk level 2 3,300, dan untuk ada level lesen A tu 4,500. So aku rasa itu adalah satu motivation kepada para jurulatih untuk mempertingkatkan kemahiran atau kelayakan kejurulatihan spesifik untuk maju ke hadapan. Yep. Jadi maksudnya yang memegang lesen-lesen yang seperti Coach Lee cakap ni di Malaysia ni tak ramai lah maksudnya, begitu? Bukan tak ramai, seperti yang jurulatih yang terlibat tu untuk spesifik contoh yang paling tinggi adalah level 3.
Seperti level 3 ni macam Mazuri ada level 3, Jude ada level 3. Dalam masa beberapa tahun ni saya rasa kita dalam Malaysia ni kita ada tidak kurang daripada 10 jurulatih dalam masa 2-3 tahun ni. Tapi yang sebelum tu memang ada jurulatih yang ada level, cuma belum kita tak dapat dalam catat dalam kita punya data kita. So level 3 memang kita sentiasa menggalakkan buat level 3 dan of course peningkatan dari level 1 ke level 2 untuk spesifik dan kita minta sentiasa galakkan. That's why kita letakkan sasaran iaitu untuk mengendalikan pasukan kebangsaan peringkat umum pun kita kena perlukan sekurang-kurangnya level 2. Jadi ini adalah satu motivation dan juga untuk satu untuk jurulatih itu untuk memegang jawatan untuk jurulatih kebangsaan. Of course dalam proses terdekat kita akan memperkenalkan skim-skim gaji atau untuk jurulatih yang mengendalikan pasukan negeri, berpandukan kepada kelayakan level 2, level 3, educator dan juga trainer, dan setiap kategori itu gaji atau dia punya allowance itu adalah berbeza dan kita akan laksanakan dalam masa terdekat ini. I see. Okay. Coach Lee, maybe saya boleh tambah sikit apa yang Coach Lee sampaikan tadi. So in order untuk dapatkan lesen kejurulatihan ni, dia ada dua benda yang seorang jurulatih tu kena ambil tau. Satunya sport specific, which is khusus kejuruteraan rugby, dan satu lagi sport science. So kalau dia ada level 1 kejurulatihan rugby dan level 1 sport science, dia layak dapat sijil C, lesen C daripada SPKK, ISN tu dia akan keluarkan satu lesen. So level 2 sport science level 2 dia akan dapat lesen B. So biasanya kekangannya orang malas nak pergi yang sport science tu. So apa inisiatif yang MRU buat baru-baru ini adalah kita akan bekerjasama dengan ISN dan kita akan masukkan sport science sekali di khusus kejurulatihan. Kita combinekan. So bila peserta datang, dia akan dapat dua-dua sekali. So dia akan datang, bila dia datang tu dia akan dapat khusus kejurulatihan level 1 dan sport science level 1. Yang menariknya lagi satu, bila dia masukkan elemen sport science tu, dia akan belajar elemen-elemen yang berkaitan dengan rugby sahaja. So kalau dulu masa separate, dia bila pergi sport science, dia akan belajar benda yang kadang-kadang tak related to rugby pun. Kan? Dia akan kena cover sports lain lah, apa semua, dia pening. So bila kita combinekan dua-dua ni, elemen sport science yang berkaitan dengan rugby sahaja yang akan dimasukkan. So memudahkan peserta untuk maknanya baling satu batu dua burung mati. Macam itulah. So dia pergi satu course, dia dapat 2 sijil. Maksudnya kau bawa yang macam sekarang level 1 ni, dia attend level 1 tu, dia tak perlu lagi pergi ke sport science ataupun macam mana? Masih perlu? Untuk dia dapat lesen C, dia kena pergi sport science. Okay. Dan sport science tu dianjurkan oleh ISN? ISN. Okay. Itu sebabnya yang diorang ni malas nak pergi ambil lesen ni semua. Sebab dia bila nak masuk khusus sport science tu, dia kena bercampur dengan orang bukan rugby lah, nak kena tengok time dia orang lah, so banyak hassle kat situ. So untuk memudahkan jurulatih rugby Malaysia ni, kita bekerjasama dengan ISN, MRU bekerjasama dengan ISN, buat course yang dipanggil sport specific plus. Dia ada plus, maknanya dia akan campur dengan sport science sekali. Dia akan dapat dua-dua sijil, dan bila dapat dua-dua sijil, pergi dekat SPKK di MSN, bagi sijil tu, dapat lisensi. Senang. So dengan harapannya kita akan dapat lagi banyak jurulatih yang ada sijil balik. Ada lesen. Okay, alright. Thank you. Kalau kita tengok tadi ada satu komen daripada Hazmin Chamili. Ni pun antara ex-player kita yang yang menyinar pada zaman-zaman dia. Mana tadi? Okay, nak jadi super fit, train dengan Pak Hitam. Confirm tak ada jantung lepas bulan. Betul ke Pak Hitam? Statement ni. Dia lambat sikit. Macam semua orang tahu kan, bermain rugby ni
Kita kena berfikir dalam padang. Jadi bila nak berfikir tu kita perlukan oksigen. Jadi untuk dapatkan oksigen tu training hard. Tu balance because bila kita bermain coach dah tak ada kena-mengena dalam padang tu because bukan coach yang pegang bola, players yang pegang bola. Dia yang make decision apa benda yang dia perlu buat. Kita as a coach kita cuma bila game tu, that's why kita ada game plan, kita merancang apa yang kita nak buat supaya bila dalam permainan dia tak ada oksigen nanti buat. Tetapi kalau players tu dia fit, dia dari fitness dia memang bagus, dia yang apa yang ada di depan mata dia, itu yang kita panggil a good decision making. Ada setengah tu dia punya decision making biasa-biasa je because dia tak fit, so dia tak boleh the whole area, dekat mana ada hole. Jadi untuk mendapatkan benda yang cakap tadi, boleh berfikir apa benda nak buat, jadi kita kena perlu training hard lah. Kalau kita tengok, kalau tak silap saya untuk 15 front row, especially forwards, kalau international level kita test untuk bronco test tu, dia buat dalam 5 minit 5 minit 2, 5 minit 3. Itu front row dia tu. Nak compare dengan kita punya front row, kalau kita buat bronco test, dia punya time 6 minit. 6 minit lebih. Jadi dari situ kita dah boleh nampak macam mana jurang dia tu, jurang masa tu. Jadi kalau tak silap saya Kicap ni kan tadi. Kicap betul. Bukan kata dia je yang mana yang pernah dengan saya, memang saya training memang saya lebih pada fitness lah. Sebab itu yang dapat membantu players dan orang cakap ataupun tim membuat dapat keputusan yang lebih bagus. Okey, terima kasih Tam. Okey, kita Bob. sebenarnya Bob, saya tak percaya Bob. Ya. Saya pernah jadi player bawah Pak Hitam Bob. Kita No, orang jantung prepare keluarkan tu macam mana? Kita orang prepare untuk tournament World Barbarian 7 kat Papua New Guinea tu Bob. Batu cave tu 3 set Bob. Naik atas turun balik. Dia saya cakap, aku tak kira kau merangkak ke, kau mengesot ke, kau bergula ke, janji cukup 3 set. Nak menitik air mata Bob, cakap kau. So betul lah apa Kicap cakap tu. Nak fit training Bob Hitam. Okey, alright. Jadi malam ni kita tahu mana-mana player yang nak berguru Dia macam dengan Pak Hitam. Macam Coach Lee cakap tadi, dia macam Apiau cakap tadi. Okey, macam mana dia cakap memang orang cakap memang benda ni wajib lah. Kalau zaman saya dulu pun sebagai player, saya training dengan Leo Fa ni memang teruk. Sebab satu kita coach, masa tu kita lah coach, kita lah SNC. Jadi cara yang mudah untuk kita dapatkan, orang cakap nak bina otot dia dengan, kalau nak kaki tu lower body, batu cave lah 167 anak tangga. So mungkin batu cave jadi igawan buruk bagi player-player sezaman dengan Kobau and the gang. Tu tangga batu cave ramai jadi mangsa Pak Hitam daripada Arif Ramli. Ni semua geng-geng yang pernah kena dengan Pak Hitam lah ni. Alright. Kalau kita boleh lihat tadi komen daripada Azmin macam ni juga, Coach Lee, he has the eyes of eagle, strategist and know how to win the game. A cool coach, discipline number 1. Coach Lee mungkin boleh komen sikit. Ni bekas anak murid komen ni. Sentuh tadi pasal disiplin ni
I think daripada awal kita punya perbualan tadi ialah salah satu rugby core values, disiplin. So in any sports, kita memang perlukan any sports or any professionalism, kita memang perlukan disiplin. So bagi saya, how to be the discipline is all come from players sendiri, di mana setiap players tu perlulah ada self-discipline. Maksud saya, dia buat sesuatu tanpa disuruh. Ya, dia buat sesuatu di luar latihan di mana dia rasa ada kekurangan pada seseorang player itu, dia adalah self-discipline. Dan paling penting selain daripada itu is a self-motivation. So, sebagai jurulatih, so kita sentiasa beri gerakan kepada para pemain, sentiasa menggalakkan supaya mereka sentiasa self-motivation. Tapi apa yang saya nak sentuh kat sini ialah yang paling penting kepada sesuatu pasukan tu ialah segi pengurusan, pengurusan iaitu pengurus dan juga kejurulatihan, di mana kita sebagai jurulatih tu kita sentiasa berlaku adil dan sesuatu kita sentiasa buat satu perancangan rapi supaya players tu tidak demoralize. Antara contoh dia, andai kata kita kena sediakan satu penginapan atau logistik, itu memang sesuatu itu adalah urusan pengurusan dan yang perlu kita lakukan. Dan of course selain daripada itu, sebagai jurulatih juga kita sentiasa berlaku adil. Berlaku adil kepada semua pemain-pemain, di mana pemilihan pemain-pemain itu perlulah sentiasa berpandukan pada merits. Merit iaitu kehadiran, skill individual, fitness. Jadi benda-benda inilah yang kata orang yang akan bagi semangat kepada player tu, yang tadi saya tekankan iaitu self-discipline dan self-motivation, supaya kita tak menghancurkan dia harapan atau semangat dia untuk melakukan yang selalu kita laung-laungkan untuk pasukan tu. Okay, alright. So terima kasih Coach Lee. Sebenarnya sembang kopi O Panas ni kau bawa, sebenarnya kita setkan untuk 1 jam ataupun 60 minit kita bersiaran. Tapi macam minggu lepas, apabila kita dah bersembang, banyak topik yang dibincangkan atau dengan soalan-soalan daripada penonton, maka kita dah lajak dah ni sebenarnya ke 1 jam 27 minit, menghampiri 1 jam 30 minit. Jadi Coach Lee dengan itulah ada lagi tips daripada dia orang macam mana nak jadi coach yang bagus. Betul. Okey, sebelum kita minta tips daripada Coach Lee dan juga Pak Hitam, saya nak beritahu yang malam ini Carisbrook menawarkan 3 hadiah kepada pemenang bertuah yang boleh melengkapkan slogan yang kita minta tadi. Saya meminati sembang kopi O Panas kerana. Jadi anda sambung slogan ini dan letakkan di ruangan komen. Jadi 3 pemenang bertuah akan dipilih oleh Carisbrook untuk menerima hadiah berupa jersey istimewa daripada mereka selaku penaja sembang kopi O Panas pada malam ini. Jadi mungkin kita menghampiri ke penghujung sembang kopi O Panas pada malam ini. Seperti yang Kobau cakapkan tadi, mungkin kita boleh dapatkan tips ataupun nasihat berguna daripada Coach Lee dan juga Pak Hitam sendiri, how to become a good coach or how to become a good player, either one. Mungkin Coach Lee boleh share apa yang menyebabkan anda bertahan sebagai seorang jurulatih dan disanjung oleh player-player semua, Coach Lee. Okay, dalam apa-apa kerjaya atau sebagai jurulatih atau on any profession pun, apa yang kita lakukan ialah mesti benda yang paling penting ialah komitmen kita dan juga passion kita pada sesuatu kerja yang diberikan atau yang diamanahkan. So bagi saya, kita buat sesuatu mestilah penuh dengan dedikasi dan juga be patient. Maksud saya, bila bertanggungjawab tu diamanahkan tu, kita mesti laksanakan dengan penuh dedikasi atau orang kata sacrifice. So buat sesuatu kerja seperti jurulatih itu memang mencabar, di mana memang memerlukan satu pengorbanan, pengorbanan dari segi masa dan juga mental dan juga fizikal. Apatah lagi apabila anda seorang jurulatih yang mempunyai keluarga sendiri, di mana hujung minggu kamu mungkin luangkan masa untuk keluarga tapi kena terpaksa ke padang, pagi petang, lepas hujung minggu terpaksa bersama dengan pasukan.
So the moral of the story is kita memang diperlukan passion untuk kejayaan ini. So bila you ada passion dan you akan sanggup lakukan sesuatu tu tanpa mengira masa ke apa, and that is called pengorbanan atau sacrifice untuk sebagai seorang jurulatih dan juga pemain. Okay. So point daripada Coach Lee adalah passion itu sendiri untuk berjaya dalam apa jua yang kita ceburi, Coach Lee. Okay. Mungkin daripada Pak Hitam, kata-kata ataupun pesanan daripada Pak Hitam, khususnya yang nak maintain fitness. Okay, dari saya keikhlasan tu penting lah. Keikhlasan dan kejujuran. Macam Coach Lee cakap lah, bila kita diberi tanggung apa keikhlasan dan yang benda bantu kita, macam banyak benda, banyak kita bercakap tadi tentang core value. Value itu yang kita apa yang perlu kita buat, dekat mana kita sebagai seorang jurulatih ni, integriti dekat integriti saya yang agak mencabar sebagai seorang coach, especially bila kita nak pilih the first 15 players yang akan bermain. Siapa kita nak pilih, apa kriteria dia. Kalau kita ada benda yang ada bench, apa kriteria yang kita dah letakkan, itu yang mudah membantu kita lah untuk membuat keputusan. Sebab apa pun keputusan permainan atau keputusan game tu, tanggungjawab dia ialah kepada head coach tu sendiri. Jadi sebagai seorang head coach, macam saya cakap tadi, InsyaAllah dengan kejujuran dan keikhlasan kita, kita dapat menjadi yang lebih baik, yang lebih bagus. Di samping tu, malulah nak bertanya ataupun nak mencari ilmu. Sebab bagi saya, macam saya cakap tadi, kalau nak bandingkan dengan coach luar, kita masih jauh ketinggalan. Jadi kita kena banyak mencari ilmu. Jangan malu, jangan segan-segan nak bertanya. Kalau bagi saya, macam saya sekarang ni pun masih, saya cakap saya belajar, saya mencari. That's why saya mengambil peluang bila ditawarkan untuk bersama dengan Brad Mika untuk 15 aside. Bagi saya ini satu peluang yang amat berharga untuk saya berilmu, untuk saya perbaiki apa kelemahan yang saya ada selama hari ini dan apa yang perlu saya buat untuk menjadi seorang jurulatih yang lebih bagus. Sebab selagi kita hidup, selagi itulah kita terlibat dengan rugby dan selagi itulah kita kena belajar. Sebab every year benda tu akan berubah, ada benda yang berubah. Dan law every year ada perubahan dia. Jadi kita kena ni. Okay, itu saja daripada saya. Okay, terima kasih banyak Hitam, terima kasih banyak Coach Lee. Mungkin daripada Kobau, untuk menggalakkan geng-geng level 1 untuk pergi ke level 2 dan level 3, apa pesanan anda? Saya pesan satu lah, bila dah ada level 1 tu janganlah rasa macam dah jadi coach of black. sebab based on saya punya experience lah kan. Bila saya pergi level 1, level 2, level 3, sebenarnya bila lagi banyak kita pergi tu, lagi tinggi kita pergi, rupanya lagi banyak kita tak tahu. Bukan lagi banyak kita tahu tau, lagi banyak kita tak tahu. Kita pergi level 2, ini kita tak tahu sebelum ni. Pergi level 3 lagi. So ada banyak lagi sebenarnya benda yang kita tak explore lagi. Go out there, explore the world, explore the opportunity. So itu saya nak sarankan. Lepas tu saya nak bagi tips dekat semua bakal-bakal coach ke apa ke yang berminat jadi coach. Dia kena tanya balik diri dia, self-reflect. So apa objektif dia untuk menjadi seorang coach? Adakah objektif dia untuk dapatkan duit? Adakah objektif dia untuk jadi seorang coach national team? Adakah objektif dia untuk betul-betul melahirkan pemain-pemain yang bagus? So dia kena tanya diri dia,
apa objektif dia. So in whatever you do, saya nak menasihatkan semua orang, apa coach semua, down to earth, kita communicate to each other, kita learn from each other. Kalau boleh, macam saya pernah cadangkan dulu, sepatutnya kita kena wujudkan satu persatuan jurulatih rugby Malaysia ni, supaya kita boleh membincangkan, ada update-update terkini ke, atau kita boleh menyediakan platform untuk coach ni develop daripada seorang coach sekolah, maybe lepas tu kita bagi opportunity untuk jadi coach club, how to expand this coaching punya profession lah. So kita boleh berdiskusi macam mana, apa pathway dia daripada seorang cikgu tu nak jadi coach sekolah rendah untuk naik atas, dan banyak benda yang kita boleh explore sebenarnya. So jangan takut untuk go further. Mungkin ada orang dengar, level tu susah lah, kau kena hantar apa 6 session plan lah apa semua. Dengan 6 session plan, dia ke kena buat plan ke apa semua, tak nak datang, tak nak pergi lah. Dia mahal lah, mahal. So itu saya cakap, kalau kita comparekan dengan country lain, Malaysia jauh lagi murah, dan MRU tak ada untung apa pun sebenarnya bila dia orang charge coaching course punya fee tu. Dia just hanya untuk bayar apa yang patut saja, tak ada keuntungan pun kat situ. That's why macam Coach Lee kata, kita Malaysia negara yang paling banyak menganjurkan coaching course. Bukan coaching course lah, course dalam under TNE yang lain. Tapi tak ada kaya benda pun, MRU sama kan macam tu. So maknanya dia orang tak membuat keuntungan daripada situ, dengan niat hanya untuk memberikan ilmu, memberikan pengetahuan kepada mereka yang memerlukan. So in whatever we do, macam both coach cakap, ikhlas, passion kena ada, yang paling penting respect yourself, respect the players, respect the management, respect match official, respect the supporter. Kalau kita betul-betul ada core values of rugby ni, kita pergi mana pun insya-Allah kita akan berjaya. Betul. Tu kata-kata seorang trainer. Alright, so terima kasih Kobau, terima kasih Pak Itam dan juga Coach Lee. Dan kepada peminat rugby.my di luar sana, kita ingin maklumkan bahawa edisi terkini kami telah pun siap dan akan diedarkan mulai esok. Kalau boleh kita pancarkan sedikit preview edisi majalah kita yang terkini yang telah pun siap. Ini kita bawakan legend-legend ataupun otai-otai tahun 80-an. Kita ada Rod, kita ada Boon, Captain Boon. Ini semua teammate Coach Lee dan juga Pak Itam sendiri. Zaman-zaman kegemilangan Malaysia, squad MRU tahun 81, 82, 84, 85. Kita ada Rod, kita ada Boon, kita juga Ali Taha dibawakan dalam ni. Kita ada juga pelbagai kupasan ataupun isu-isu menarik. Kita ada ni, sahabat kita gila jersey. Black habiskan RM50,000 demi hobi unik. So nak tahu apa yang dia buat dengan RM50,000 tu, kita boleh dapatkan majalah edisi majalah terkini rugby.my yang telah pun berada di pasaran mulai esok. Itu cover muka depan. Kita ada Rod dan juga Boon. Ni semua teammate Coach Lee dan juga Pak Itam sendiri zaman-zaman 80-an dulu. Jadi apapun kami ucapkan juta terima kasih kepada anda yang ingin memenangi hadiah tajaan Carisbrook. Sila lengkapkan slogan itu tadi dan kita akan tutup selepas siaran langsung ini berakhir dan kita akan umumkan pemenangnya dalam masa terdekat. Jadi buat Coach Lee, terima kasih saya ucapkan di atas perkongsian pada malam ini. Juga Pak Itam, baru kita tahu Pak Itam ni train dengan Pak Itam ni memang confirm boleh jadi fit. Bawa tangki oksigen ekstra. Dan tangga Batu Cave tu sebenarnya menjadi igawan buat pelatih-pelatih di bawah Pak Itam satu masa dulu. Okey. Jadi selesai itu saja pada kami. Terima kasih juga untuk Kobau selaku panel tetap kita yang bersama-sama berkongsikan info dan juga pengalaman. Dan untuk itu kita telah bersiaran selama 1 jam 40 minit. Oh, ini lagi lama Kobau daripada minggu lepas. Pecah rekod. 30 minit. Minggu ni 1 jam 40 minit kita bersiaran secara langsung. Jadi terima kasih sekali lagi pada Coach Lee, pada Pak Itam
kepada Kobau dan juga kepada semua yang menyaksikan siaran langsung ini. Tidak dilupakan juga kepada Karis Brook selaku penaja Sembang Kopi Panas pada malam ini. Jadi untuk itu sekian saja daripada saya. Jutaan terima kasih kepada semua yang mengikuti siaran ini dari mula hingga akhir, yang memberi komen, yang memberi soalan, yang menjawab slogan dan sebagainya. Terima kasih kami ucapkan dan sama-sama kita nantikan pengumuman pemenangnya tidak lama lagi. Jadi dengan itu sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam.